Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin rahmati oleh Allah, bagi memberkati majlis kita pada malam ni, mari kita sama-sama mulakan dengan Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul Azim. Baik, kita pada siri yang sebelum ni kita ada cerita beberapa benda berkaitan dengan doa-doa ketika ambil wudu, dan kita berhenti di doa nombor 27 muka surat 81. Betul ke sebelum tu? Baik, doa basuh kaki dah baca dah. Kemudian kita nak baca doa ke-28, doa selepas daripada wudu. Doanya adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doa ni ada 3 hadis. Start daripada asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waja'alni minal mutatahhirin. Itu satu hadis. Waja'alni min ibadika salihin, itu hadis yang kedua tambahan. Start daripada subhanakallahumma ni hadis yang lain sampai wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama macam doa penutup majlis. Maknanya ada 3 berdoa. Kemudian ditutup dengan selawat.
Maknanya aku nak saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan yang Allah yang Esa, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang yang taubat, jadikan aku di kalangan orang yang suci bersih, jadikan aku di kalangan golongan hamba Engkau yang soleh. Maka suci Engkau, maha suci Engkau ya Allah, dan dengan kepujian itu aku bersaksi bahawa tiada Tuhan disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Engkau jua. Aku mohon ampun dan taubat padamu. Allah telah memberi rahmat dan selamat ke atas penghulu kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarganya serta para sahabatnya, dan segala kepujian itu tertentu bagi Allah Tuhan semesta alam. Dalam Ihya dan Bidayatul Hidayah menyebut doa wudu seperti berikut: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfirukallahumma wa atubu ilaik. Faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alni minat tawwabin, ja'alni minal mutatahhirin, wa ja'alni min ibadika salihin, wa ja'alni abdan saburan syakuran, wa ja'alni adhkuraka dhikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Di hujung tu ada tambahan. Maksud tambahan yang hujung tu, ya Allah, jadikanlah aku hamba yang sentiasa sabar dan syukur. Waja'alni, jadikanlah aku di kalangan orang yang sentiasa zikir padamu dengan zikir yang banyak, dan aku bertasbih, sentiasa bertasbih kepada kamu di waktu pagi dan petang. Jadi dua-dua doa ni mana-mana boleh dibaca. Antara kelebihan baca doa selepas wudu ini ialah, yang pertama, Allah ampunkan dosa, dan yang kedua, dia ada peluang untuk masuk dalam syurga min ayyi babin sya'a, daripada pintu mana yang dia nak. Maknanya jangan tinggal doa lepas wudu. Paling kurang yang awal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni min ibadikas salihin. Yang tu paling kurang lah. Kalau boleh baca penuh, itu yang lebih baik. Baik. Yang berikutnya adalah perkara yang makruh ketika berwudu. Pertama, meninggalkan sunat wudu. Sunat wudu tu apa? Tadi tu kumur, basuh hidung, basuh telinga, basuh tengkok kita yang ada khilaf tu. Semua yang bukan rukun maknanya sunat lah. Kalau kita ambil wudu tanpa buat benda yang kalau sekali buat dengan sunat, dapatlah pahala banyak. Kalau kita ambil wudu, kita buang benda-benda sunat tu, ambil yang wajib saja, maka wudu kita sah, perbuatan tu makruh, kurang pahala kita. Tapi wudu sah tak? Sah, sebab dia makruh. Makruh bukanlah hukum dia haram. Membasuh anggota wudu lebih atau kurang daripada 3 kali. Kita sunat basuh 3 kali, tapi kita basuh sampai 5 kali, 6 kali. Kalau ada sebab, tak apa. Contoh, tak hilang lagi kotoran tu, kena gam, tu basuh, tak apa. Tapi saja-saja hobi, dia pergi basuh muka, sasat basuh muka banyak kali, makruh dan boleh menuju ke haram. Kerana lebihan terlalu banyak. Orang wakaf bukan untuk wudu lebih-lebih macam tu. Atau kurang pada 3 kali. Bila jadi makruh? Tanpa sebab. Tapi boleh tak kurang daripada 3? Boleh. Bila orang dah iqamah.
Dan kita takut masbuk rakaat, kita basuh muka sekali, basuh tangan sekali, basuh kepala sekali, basuh kaki sekali, boleh, tak apa, tak ada masalah. Sebab kita nak kejar waktu supaya kita dapat pahala fardu tu, kita tak terlambat untuk sembahyang fardu. Mendahulukan basuh yang kiri dari yang kanan, dia termasuk, dia macam pecahan nombor satu lah. Nombor satu, meninggalkan sunat wudu. Sunat wudu kita dahulukan kanan, yang ni kita basuh kiri dulu. Melainkan kita ada kiri saja, kanan tak ada. Kanan kerja kilang dulu 1995, tangan masuk dalam kilang. Masuk dalam kilang pula, masuk dalam mesin tu, tak ada sampai sini, tak ada. Jadi dia basuh tu kata sampai sini tak ada. Nak basuh tu tak ada tangan dah. Macam tu. Jadi dia basuh kiri, tak apa, sebab tangan tak ada. Kalau sihat, basuhlah dua-dua, utamakan kanan dulu. Yang seterusnya adalah bercakap-cakap ketika wudu. Ni banyak dalam masyarakat kita ni, dia jadi hobi, sambil sembang, sambil wudu, sambil sembang. Hamil tengok mak kilau baru ni. Dia nak menghadap Allah Ta'ala, dia sembang mak kilau. Ulama dulu kalau ambil sembahyang, muka pucat, macam Sayyidina Ali Zainul Abidin. Dia bila ambil sembahyang, muka dia pucat. Orang tanya, ambil sembahyang buat teruk sebab apa? Dia kata tak tahu ke? Lepas aku ambil sembahyang ni, aku nak menghadap Allah. Allah tu Tuhan semesta alam yang hebat. Dia rasa besar masa ambil uduk tu. Kita ambil uduk macam tak ada nilai, kita tak rasa takut bila kita ambil uduk. Maka makruh tersembang tanpa sebab. Ada sebab, hilang makruh tu. Contoh, masa kita ambil uduk, kawan tu ambil uduk, dia dah atas kepala dia ada ulat sawa sekok. Tak ada lah besar sangat, lebih kurang besar paha macam tu je lah. Ada atas kepala. Kita abang dia, abang, atas kepala abang ada ulat sawa. Boleh abang? Dia kata tak apa, memang saya belah pun. Dia memang bawa pada rumah dah belah. Sama macam khutbah Jumaat lah. Khutbah boleh tak cakap? Tak boleh cakap. Tanpa sebab lah, menyembang macam tu, hilang kelebihan dan fadilat kita. Jumaat tu banyak hilang. Tapi kalau ada sebab, boleh tak Pak? Boleh. Ada orang curi baik duit dia, khatib ada ular. Kalau scorpion atas dekat mikrofon depan Tok Imam tu, ada scorpion 2 ekor. Dan scorpion tu jalan masa ittaqullah, dia boleh masuk dalam mulut. Masa tu kita kena apa? Nah, Tok Imam tu scorpion, dia bolehlah genjak belakang sikit. Lagi dia tak ada khutbah Jumaat, jadi sembahyang jenazah pula. Scorpion masuk mulut, arwah. Jadi ada sebab, boleh cakap. Terutama sebab tu adalah melibatkan nyawa, melibatkan keselamatan, melibatkan benda bahaya. Boleh tinggal sembahyang pun, boleh tinggal. Katalah kita takbir nak sembahyang Jumaat, masa baru nak takbir Allahu Akbar, dengar bunyi kebam, jatuh. Rupanya ada jemaah nak main sembahyang Jumaat, kereta langgar dia, dia tergolek-golek tepi kita, darah-darah gitu. Kita nak buat apa? Kita teruskan sembahyang Jumaat, sebab sembahyang Jumaat lebih penting. Tak, tu nama dia tak pandai. Berhenti sembahyang, pegang dia, take orang sembahyang, baby kat orang sembahyang. Sebab nyawa tu antara benda yang kita kena ambil berat. Telefon ambulan, ambulan main, orang tengah sembahyang Jumaat, hang tak payah sembahyang, hang ikut dia, teman orang pergi. Ambulan kata, siapa ni? Mai seorang mai ikut. Kita boleh tak sembahyang, angkat dia, teman dia, telefon isteri dia, pegang baik tangan, baik tangan pula, baik duit dia semua pegang. Sampai kat situ, masuklah, bagi laporan semua, saya nampak nama sekian-sekian, tengok dekat IC dia semua. Okey, pi trauma dan apa kata, masuk dulu. Kira apa selesai semua, 3-5 minit. 2 orang kita, 2 orang yang sembahyang Jumaat tadi tu, 2 orang kita tak sembahyang Jumaat. Maka apa kita nak buat? Kita pergi dekat surau hospital tu, pergi sembahyang Zuhur 2 orang. Tak payah buat khutbah Jumaat apa pun, tak payah buat teruk seorang-seorang. Ittaqullah, siapa nak dengar? 2 orang lah. Dia berkata Syiah je dan sesat sembahyang Jumaat pukul 3. Tak ada. Pergi takbir sembahyang Zuhur, Assalamualaikum, Waalaikumsalam balik. Dosa tak? Tak dosa.
kerana kita terlibat menyelamatkan nyawa. 2 orang boleh lah, 200 orang tak boleh tapi semua orang pergi hospital, siapa tak sembahyang Jumaat, bukan buat apa pun. Tambah-tambah kita ni adalah pengamal perubatan. Contoh kita ni apa-apa lah yang kerja hospital ke apa, doktor ke apa kan, ada isu-isu macam tu, tak apa. Dia ada banyak kelonggaran lah untuk orang yang menyelamatkan nyawa, operation theater dan sebagainya, tu dibenarkan. Cakap-cakap menggunakan air berlebihan daripada kadar yang patut, meminta pertolongan orang lain, mencucur air wudu tanpa uzur, tu makruh. Kita kaya, kita jutawan hartanah, bapak kaya ni, tak tahu apa lah, kaya sangat. Lepas tu kita nak ambil wudu, kita suruh ambil, tahu tu. Kita buat tangan macam ni, cepat tuan ayah basuh tangan aku, kita buat betul, relax. Cepat basuh muka, okay, cepat basuh kaki, cepat basuh kaki, okay dah belah, aku nak sembahyang. Boleh buat begitu. Wudu sah, tapi nama dia makruh buat begitu. Sendiri kena ambil. Walaupun walaupun kaya, dia tak tahu nak buat macam mana, nak bagi orang kerja, dia suruh ambil wudu kat dia. Hospital boleh lah, hospital boleh ambil wudu. Saya pergi ziarah dia tu, lepas tu dia kata dia sembahyang. Lepas tu siapa ambil wudu kan? Dia kata nurse tolong ambil wudu. Boleh nurse ambil wudu? Boleh. Pakai sarung tangan boleh. Nurse boleh pecik muka dia kan, boyak tu nurse pecik, bagi ayam nitik tu, dia bersapu satu. Habis dah pecik, sudah habis. Lepas tu kepala pula, lepas tu kaki pula. Dia kata tu ya, Allah Akbar, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, tidur balik. Lagi asal nurse main balik, pecik gitu. Tapi kalau hang boleh buat sendiri ya. Kalau hang tak boleh buat, nurse tolonglah. Kalau hang boleh buat tapi hang sengaja sebab nurse tu comel, dia tak boleh tolong ambil wuduk saya sekali lagi. Boleh 2 kali 3 dia berkelorak kat hang. Benar aku berlama-lama orang nak tukar pampers lah apa semua, mengada ambil wuduk. Boleh ambil ya. Dia termasuk dalam meminta pertolongan orang lain tu, cucur air wuduk tanpa uzur. Kalau uzur, contoh kita duduk kat pusat banjir, pemindahan banjir, air tak banyak, air mineral mereka bagi sikit lah. Mereka kata okey ni untuk ambil uduk boleh. Jadi kita nak ambil uduk sendiri payah ke tu, jadi suruh tak kawan tu tolong tuang. Jadi kita dari situ dituang sikit, okey berhenti Sat, dia buat betul. Jadi kita nak pegang, nak tuang, jadi bajet dia lari, dia tolong tuang kat kita. Jadi kita boleh ambil semang, lepas tu kita buat kat dia pula. Boleh buat begitu. Makruh tak? Makruh, sebab kita nak jimat ayam. Kalau kita buang sendiri, mungkin dia panjang sangat, dia boleh membazir air ketika tu. Okey, perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur selain daripada mani. Khuruju syai' min sabilaini, keluar sesuatu daripada 2 jalan. Baik, sesuatu ni ada 2. Satu yang adi, yang biasa, yang always. Satu lagi yang nadir. Nadir ni jarang, pelik, luar biasa, yang jarang-jarang keluar lah. Kita ambil yang biasa keluar. Biasa keluar ni kok depan, kok belakang lah. Depan biasanya yang keluar ni kencing lah. Kalau orang perempuan, darah dia boleh keluar, angin boleh keluar, ada beberapa benda lagi yang keluar. Apa saja benda yang biasa keluar daripada kubul hadapan, maka semua tu membatalkan. Sama ada sengaja
atau tak sengaja. Contoh, kita batuk terkencing batuk tu, itu tak sengaja, maka wudu batal, kena pi ambil lain. Kalau kena pakaian tu kena salin atau basuh. Itu tak sengaja lah. Sengaja sama juga. Contoh, kita macam biasa tapi tak nak pergi kencing dan sebagainya, batal. Belakang biasa keluar najis lah, batal. Yang jarang-jarang keluar, contoh ulat, sakit perut, pergi tandas, tak keluar najis, keluar ulat. Ulat keluar, walaupun ulat tu masuk dalam balik, dia keluar, dia tengok kiri, dia tengok kanan, alamak, geng 22 bulan, dia pun masuk dalam balik. Contoh, dia balas, batal tu, batal sebab dia keluar ya, tak boleh pakai lah. Tak kira lah keluar depan ke, ulat depan ke, ulat belakang ke. Apa lagi yang boleh jadi keluar lagi? Apa-apa jarang lah. Bateri, controller, kereta kontrol, washing machine, apalah, janji keluar, batal. Daripada dua jalan, sama ada yang biasa keluar ataupun yang jarang-jarang keluar, batal, kena ambil balik lah. Kedua, hilang akal disebabkan mabuk, gila, sakit dan sebagainya. Hilang akal ni dia boleh menyebabkan jadi batal wudu. Contoh, gila. Contoh, batal wudu tu mabuk. Mabuk ada yang dosa, ada yang tak dosa. Contoh, kita pinik kapal, kita tak tahu pun kita ni mabuk laut. Kita ingat kita okey. Bila kita ambil air sembahyang, kita masuk dalam kapal, ombak terlalu kuat, kita pun jadi pening, muntah sampai tergolek-golek atas sampan tu, maka itu semua boleh menyebabkan dia termasuk dalam kategori hilang akal. Jadi mabuk ke, tak kira lah isap gam ke apa ke, tapi dia jadi macam pening, hilang akal, mabuk, semua tu boleh menyebabkan seseorang tu batal wudu dia, kena ambil balik wudu sekali lagi. Yang ketiga, tidur dengan keadaan tidak tetap dan tiada rapat papan punggung pada tempat kedudukannya. Papan punggung rapat kedudukan di sini. Ya Allah, ni punggung kita. Bila kita duduk, kita rapat. Bila dia kena betul dekat situ, maka wuduk kita tak batal. Maksudnya kita tidur dalam keadaan duduk macam tu. Tapi kalau kita tidur duduk, tangan kita dua-dua, macam budak-budak ni kan, ada budak-budak depan ngantuk kan, dia bertidur ke bawah macam tu. Jadi pungkok dia tu boleh jadi terangkat ke tu. Dia, kepala dia di lantai, dia letih sangat, dia tidur macam tu. Tidur tu boleh batal. Sandak, ada sandak yang batal, ada sandak yang tak batal. Contoh, dia rapat betul-betul dengan dinding, dia tidur macam tu, tak batal. Yang batal, dia duduk tapi dia angkat dua-dua kaki naik ke atas gitu. Maknanya punggung dia tak tetap ni. Papan punggung tu payah kita nak faham ni. Lagi Ustaz kena ambil papan ni buka pungkok selalu ke? Bukan. Papan punggung tu maksud dia, punggung tu dia melekat di bawah. Percaya atau tidak, kalau kita duduk dalam satu tempat yang keras macam ni, contoh, maka kita tak boleh kentut. Bukti dia, kalau kita naik motor contoh kan, seat motor tu dia jenis keras tu, kita tak boleh kentut, melainkan kita corner macam mak rempik tu. Mak rempik tu dia corner tu sebenarnya dia nak kentut tu. Dia ubah sikit pokok dia. Oh, dia boleh kentut, dia duduk balik. Tidak, tak boleh kentut. Melainkan ada sesetengah kursi kuliah
yang dia jenis lubang gitu, kursi pejabat ataupun kursi rehat kita petang-petang kat depan pondok kita tu, kita buat panjang gitu tu, yang rotan, yang berlubang, maknanya ada kemungkinan kalau kita kentut pun dia tak tahan sebab dia berlubang macam tu. Jadi dia kena cari tempat yang dia tahan macam ni, baru wuduk kita tak batal. Al-ainani wika usahi faman nama falyatawadda. Kedua mata ni adalah pengikat ketika tidur. Siapa yang dia tidur, hendaklah dia ambil wuduk sekali lagi. Kerana kita tak tahu bila kita tidur tu apa yang akan berlaku. Boleh jadi kentut, boleh jadi tak kentut. Bila kita duduk di lokasi yang kita tak tetap papan punggung kita tu lah. Kalau seat kereta, tengok seat kereta tu. Kalau dia leather, dia tak tembus. Kalau dia jenis satu lagi hak jenis seat besar tu kan, macam seat kereta apa? Contoh Abang Mat, ada contoh kereta yang macam mana Abang Zazali? Contoh kereta yang seat dia tu bukan leather kan, bila kita duduk tu jenis apa, span gitu kan, kemungkinan kita nak kentut tu dia boleh. Kita tengok lokasi. Bukan semua tidur. Kalau kita tidur baring, tidur tepi macam ni, tidur macam ni, dia baring tak sama dengan tidur. Baring tak sama tidur. Dia mula-mula ngantuk. Kemudian kita tidur. Lepas tidur, atas sikit pada tidur, nama dia pingsan. Atas pada pingsan, nama dia koma. Atas pada koma, nama dia titik. Lepas koma titik, habis nama mati Jadi tengok, kalau kita sandar tadi tak tidur, dia saja rehat gitu sementara, tu tak tahu tu. Tidur ni maksudnya dia tidur sungguh. Dia bukan letak kepala saja. Ya Allah, kira apa dah, aku letak kepala saya dah hilang. Tu tidur tu. Ini dia sedar. Kalau dia sedar, maksudnya dia tak tidur. Selagi mana hang sedar, maksudnya selagi tu wuduk kita tak batal. Saya tak tahu lah Ustaz, sedar ke tak. Saya rasa macam baru je. Tak tahu lah tidur ke tak. Jangan jadi ashabul kahfi, dia tak tahu 3 hari tu dah tidur. Jadi kadang kita tak sedar. Kalau kita tak, kita ialah tanda lah, contoh kita ada bunyi mengeruh ke, mimpi ke, bila kita bangun tu kita rasa segar sikit kan, kita micro ke macro sleep tu kan, kita letih sangat tu, kita letak kadang-kadang tu dalam 5 minit kita rasa macam puas lah, lega kita rasa. Macam kita kerja pagi, lepas tu ke 12.30 tu macam qailullah saatlah 10 minit, 12.30 ke 12.40 terjaga tu jadi macam fresh. Maksudnya hang tidur lah tu. Tidur tu boleh jadi batal wuduk. Baiklah ambil ismayang balik. Itu lebih selamat daripada kita tak tahu wuduk kita batal ke tak. Kalau kita rasa confused, kita batal, kita wuduk je. Sentuh kulit yang keempat. Sentuh kulit laki dan perempuan yang halal nikah. Sentuh kulit laki dan perempuan yang halal nikah. Maknanya dia mesti sentuh lah. Kalau di sini tak batal, sebab dia mesti ada sentuhan. Sama ada sentuhan tu sengaja atau tidak sengaja, dia tetap batal. Contoh, orang pegang tangan kita, orang tahan dah wuduk ada. Pandai pegang perempuan ni, batal. Contoh, batal tak? Batal. Dosa? Tak dosa. Siapa dosa? Kau paksa kita tu, dia dosa. Sentuh maksudnya tanpa lapik. Kalau sentuh tu dengan lapik, dia tak nama sentuh. Sentuh tu maksudnya kulit ke kulit. Satu. Yang kedua adalah kulit. Ada tak bahagian yang bukan kulit, maksudnya dia jadi tak batal? Ada. Sentuh ni dia mesti kulit. Kalau tulang tak batal. Tulang boleh ke sentuh Ustaz? Boleh. Gigi tak batal. Contohlah, contoh, isteri kita gigi keluar sikit. Contoh, kita lepas ambil semangat kali-kali gigi jenis keluar stadium, kita pun terkena sama tu. Batal tak? Tak batal. Sebab
dia kena gigi. Gigi tak batal, rambut tak batal. Isteri tu, kita dah ambil uduk dah, dia main abang, baru shampoo, tengok wangi tak? Siu dia pusing, kena muka tu. Rejoice, 2 dalam 1, avocado dengan arang, jatuh muka kita. Allah, batal uduk abang? Tak batal. Sebab rambut dia tak batal uduk. Sebab sentuhan ni, bila kulit bertemu kulit, dia ada dia punya karan dia, dan dia tak akan spark kalau orang kena gigi. Jarang. Tu tak tahu nafsu kuda laut ke apa, tak tahu lah. Biasa kalau kena gigi dia tak nafsu lah. Kalau rambut sama juga. Dia tak, sebab tu kulit ni dia, Nabi reseptor kulit tu dalam api neraka pun, kulit ni dia berkesan. Kulit sini dia tak sama kulit pipi, kulit pipi tak sama kulit kaki. Sebab kaki dia selalu gerak di bawah, Allah buat dia lasak sikit. Kalau kulit pipi Allah buat kat bawah, memang mampu rosak lah. Jenuh nak buang macam-macam benda kat kaki tu, Allah buat. Jadi tangan kita ni dia ada dia punya kesan-kesan. Sebab tu Nabi ajak kita, kalau lelaki sama lelaki, kita bersalaman dan bersentuhan dan bersalaman. Bersentuhan ni lah dia ada kesan-kesan. Adalah tu, tengok mereka duk belajar psikologi, adalah istilah-istilah dah saya pun tak tahu nak abang. Cuma bila Islam ajak pada kita, jumpa orang salam dengan orang. Bila kita makan duduk dalam talam, kita duduk rapat-rapat, ada statik kena kat badan, dia ada aura-aura positif akan kena kat kita. Kemudian dalam soft juga kita diajak supaya rapat-rapatkan soft, sentuhan antara badan, antara laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Kita jumpa orang sunat sekali sekala berjauhan, dia balik pada musafir, kita balik jumpa orang yang kita lama tak jumpa, sunat kita berpelukan di antara satu dengan lain. Semua tu sebenarnya ada kesan-kesan yang baik dalam badan manusia, aura positif dan sebagainya. Cuma dalam Islam dia ajak kita sentuh yang baik. Kalau sentuhan tu tak baik, maka dia tak okey. Tuan ingat dah hadis Jibril, 3 kali Nabi suruh Jibril alaihissalam suruh baca iqra ma ana biqari'in, iqra, aku bukan qari. Nabi Jibril buat apa? Jibril peluk aku. Jibril peluk aku, kemudian dia suruh aku baca. Sebab tu dalam yalah kita di sekolah pun, kalau guru tu guru kaunseling, kadang-kadang anak-anak ni dia kurang kasih sayang, bapak pun tak ada nak sembang dengan mereka. Jadi bila kita ada sentuhan pegang, yalah cikgu lelaki pegang tangan budak lelaki, pegang cerita ada masalah apa, mai duduk cerita, pegang tangan dia. Sentuhan-sentuhan tu menyebabkan dia rasa kalah lah. Walaupun dia budak nakal kat sekolah, curi barang yang tu, pukul kawan-kawan, tapi kita jadi mengamuk. Dia kata kat sekolah, kat rumah mak saya kata saya bodoh, bapak saya pun selalu kata saya bodoh, main sekolah pun kawan-kawan kata saya bodoh. Saya ni memanglah bodoh. Dia duk ulang perkataan tu lah. Dia jadi macam gila, guling-guling dalam kelas, macam mental tak mental gitu. Panggil dia duduk sembang dengan dia, dia cerita bangkit peluk dengan dia rasa macam reda sikit. Macam tu lah. Tapi pastikan sama jantina lah. Budak-budak kecil darjah 1, darjah 2 tu lain lah kan. Dia ada sentuhan. Maka sentuh yang kedua dia mesti kulit. Kalau bukan kulit, beberapa tempat, 3 tempat tak batal wudu. Apa dia? Kuku, rambut, gigi. 3 tempat tu pegang tak batal. Isteri tu dia kata, abang pegang kuku tak batal, abang pegang kuku tak batal. Tak tahu apa, dia memang ada hobi isteri. Lepas suami lepas ambil wudu, dia suka main kacau. Dia jadi hantu kubur. Kacau dia ambil wudu. Tak apalah kalau azan 1:30, 1:20 dia buat wudu tak apa. Tapi azan 1:30, 1:40 kita dah lambat, buat wudu 3 kali buat tak habis sembahyang tu. Dan dia kata isteri dia yang tak boleh lebih. Lelaki dan perempuan,
Laki sama laki tak ada masalah, walaupun dia LGBT, pondan. Sebiji macam perempuan, tapi dia lelaki, kita kenal dia. Dia masuk kampung kita. Lepas 13 tahun tak nampak, dia balik kampung. Kita tahu, markah mana pakai metro masuk kampung kami ni. Tapi masuk rumah dia tu, dia ni siapa masuk rumah dia ni? Pagi dia duduk ada, sampai petang kita tengok, dia ni duduk rumah ni sebenarnya ni. Terlalu tu tengok, siapa yang balik rumah tu? Itulah Hamid. Ya Allah, jadi Hamidah lah. Lepas tu dia keluar pada rumah, dia pun main kat kita, hantar kenal aku ke? Kita pun tengok takut. Dia pun main salam dengan kita pun suruh salam ke tak, salam dengan dia. Lepas tu azan Zuhur lah, sembang-sembang dengan dia. Kita pun pergi sembang Zuhur. Tadi kita ambil dia wuduk, kita salam dengan dia. Wuduk kita ada tak? Ada. Hakikatnya dia adalah lelaki, walaupun dia sebiji macam perempuan. Dia tak payah pakai tudung. Hukum hak lelaki kekal dengan dia. Sama juga kita perempuan, kita salam dengan pancake ataupun tomboy yang dia memang sebiji macam lelaki, potong rambut macam lelaki, isap rokok, physically memang tak nampak dah macam perempuan semuanya. Kalau kita salam dengan dia, tak apa, walaupun kafir, walaupun dia Chinese ke, India ke, tak apa, kita boleh salam. Wuduk kita tak batal. Contoh, jiran kita Cina, dia bela anjing 2 ekor anjing tu. Dia masa nak keluar rumah, anjing tu main lah kat dia. Kita duduk kat luar rumah, kita duduk kemas-kemas barang apa semua, nak pergi sekolah, dia keluar. Lepas tu 2 ekor anjing tu kawan rapat dengan dia daripada rumah ni, tuan dia Jimmy, dia duduk jilat dia apa semua, dia duduk usap-usap kepala dia. Lepas tu dia main kat kita, dia bawa satu surat. Jiran kita Cina ni, Lim Guan Eng pula, buah lama kita kan kawan dengan Cina banyak kan. Lim Soi Syok apa nak tambah buah pihak apa nama Cina apa buah satu tu. Dia main, dia kata postman silap hantar. Kemarin dia patut hantar kat rumah yang nombor 2, dia hantar rumah aku nombor 4. Dia ambil surat tu, dia baru je pegang anjing. Dia ambil surat tu, kita ambil uduk dah, kita nak pergi pejabat lagi sembahyang duha. Dia bagi kat kita surat tu. Maksudnya dia keluar pegang anjing, ambil surat, sejurus kita nampak proses tu berturut-turut. Kita pun ambil surat tu. Jadi surat tu nak buat apa sekarang ni? Kita ada uduk kita batal tak? Sebab kita nampak betul-betul dia pegang anjing tu bagi kat kita. Musliman, batal tak uduk kita? Tak batal. Muslimin batal? Tak batal. Sebab memegang najis tidak membatalkan wuduk. Dia hanya perlu basuh sahaja. Contoh, kita depan rumah kita ada ayam berak. Kita keluar pada rumah kita, kita terpijak ti ayam, wuduk ambil dah. Allah, ti ayam batal dah wuduk? Tak batal. Sebab apa tak batal? Jawapan senang, tak ada dalam 5 ni. Ni batal wuduk 5 ni . Lain pada tu hamai lah soalan kok macam mana pun dalam agama kita boleh jawab. Sebab batal wuduk 5 je. Awak, ustaz awak dia tak senarai benda yang tak membatalkan wuduk. Banyak lah, mampu tak habis kitab. Memang cerita tak batal wuduk lah. Jadi dia cerita hak batal, hak tak batal, tahu sendiri . Jadi pijak ti ayam tak batalkan wuduk. Buat apa? Masuk dalam, basuh kaki sampai hilang bau, warna dan rasa. Sampai tak bau dah kaki dengan ti ayam tu, maka kita boleh semayang. Wuduk kita tak batal. Melainkan masa pijak tu kita pakej sekali dengan kentut. Kejut, lepas tu kita kentut. Maka batal wuduk sebab kentut, bukan sebab pijak najis. Jadi surat tadi kita ambil pada link sebelah member kita tu, apa kita buat? Surat tadi tu kita ambil, buka lah dulu. Alang-alang tangan dah mural lazah dah sekarang ni kan. Buka surat tu tengok, surat tak betul pun, surat suruh apa scammer ke apa ke, koyak-koyak kita buang, kita pi basuh tangan kita dengan air tanah sekali. Lepas tu ambil pula air tu 6 kali basuh.
Lepas tu tangan kita bersih dah, kita boleh sembahyang. Tak payah ambil wudu, basuh sahaja. Macam mana nak buat tu? Tangan kita ni kan ada anjing bekas surat semua tadi tu kan. Sekarang ni kita basuh dulu tangan kita. Buka sinki, basuh, bagi hilang kokok ain dia. Bulu-bulu anjing tadi tu basuh semua selesai. Habis, ambil satu cawan kecil, ambil tanah, bagi jadi ke ayak tu color koko. Ambil ayak, ambil pas tanah, yang tanah lah, maksudnya ayak ni putih, kita lempak dalam tu, ayak tu jadi koko. Kita kacau biar tanah semua mendak bawah tu. Ayak tu kita tuang kat tangan kita. Tuang ayak tu kat sini, tuang ayak tu kat sini sekali, habis dah. Sekarang kita pergi dekat sinki, basuh 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Percik sabun sikit, basuh. Selesai kita punya basuh. Macam tu je. Tak payah buat apa pun, benda pelik pun tak payah. Janji ada ayak tanah yang kita guna, syarat dia ayak tu daripada putih dia tukar jadi koko. Sebab kita dah bubuh dah ayak tanah dekat situ. Kita perlu marah Kak Lim dah? Tak payah. Sebab dia tak tahu, sebab dia Chinese. Sepatutnya dia tahulah. Di dalam wuduk negara kita, dia tahu. Jadi kalau dia tak tahu, kita bagi tahulah kat dia. Benda mudah. Jadi yang penting kita faham, jangan kita pergi balik bersentuh kulit laki dan perempuan sama-sama jantina walaupun berlainan agama, tak jadi masalah. Yang halal nikah maksudnya ajnabi, yang mahram tak batal. Siapa dia mahram kita? Semua yang kena mengena dengan kita lah. Saya bagi tahu secara ringkas, mudah, senang faham, clear otak kita. Mahram ni 7 manusia ni je, senang kita faham dalam otak kita. Yang pertama, disebabkan kita kahwin. Dulu dia tak kena mengena dengan kita, kemudian kita berkahwin dengan anak dia dan mak dia jadi mahram kita. Jadi mahram disebabkan kahwin. Mak dia, bapa dia, mak mentua kita, pak mentua kita, itu seorang yang tak kena mengena dengan family kita. Bila kita kahwin, kita dapat satu keistimewaan. 2 orang ni jadi pak mentua dengan mak mentua kita sampai kiamat. Once dia jadi menantu kita, once dia jadi mak mentua, pak mentua kita, sampai kiamat dia itulah mak mentua kita. Kita tak batal wuduk. Walaupun kita tak bersama dengan, tak jodoh, tak panjang dengan anak dia, walaupun anak dia dah meninggal, walaupun kita pernah pukul anak dia dan sebagainya, anak dia pernah pukul kita ke, kita jalan dengan isteri baru, isteri kita tu dah meninggal dah, kita jalan dengan isteri kita baru menikah pula sekali lagi, jumpa mak mentua kita kat pasar malam, kita pergi salam dengan dia, kita pergi cium tangan dia, kita kata mak sihat ke apa semua, ni isteri saya yang baru ni nikah ni, anak saya semua berkenal apa semua dah. Kita ada wuduk, sagi azan maghrib pergi sembahyang terus, tak payah ambil wuduk, tak batal. Tu mak mentua kita. Satu istilah yang takkan ada sampai kiamat, ini bekas mak mentua saya, tak ada. Tak ada bekas. Itu mak mentua kita sampai bila-bila, tu lah mak mentua kita. Walaupun kita dah berpisah, tak salah kita pergi ziarah mak kita lagi, tak salah, sebab dia tetap mak kita. Raya-raya kita tak jodoh, tak panjang dengan isteri, raya belilah kain batik ke apa ke, bagi kat dia, kat mak. Kalau dia okey lah. Kalau dia tak main rumah aku baling kepala dengan asid apa semua, atau tak payahlah. Biasa dia macam okey lagi, dia pun boleh terima. 1-2 tahun tu dia marah lah. Lama-lama dia pun okey dah, kita pun nak pergi bagi tolong anak kita, duduk dengan dia lagi apa semua. Dia tu. Satu lagi berkaitan dengan susuan. Dia tak kena mengena dengan kita. Dia ambil kita, masa tu kita kecil lagi, dia nyusukan kita, kemudian dia akan jadi ibu susuan kita. Walaupun binti kita dengan dia tak kena mengena, apa habuk pun tak ada, cuma susu dia mengalir dalam badan kita, maka dia boleh jadi mahram kita. Tak apalah, tu cerita panjang. Nombor 3 adalah berkaitan dengan adik-beradik kita, saudara. Saudara ni saya nak bak 7 ni. 1, mak kita. 1, mak kita atau bapak kita lah, naik ke atas.
mak, tok, nenek, moyang. Okey, apa cikgu BM apa-apa ke lah naik ke atas lagi apa semua situ sampai 800 keturunan pun dia tetap, walaupun tok orang kita mak kilau kita dia hidup kita bersalam dia tak batal untuk kita. Yang kedua, ke bawah, anak, cucu, cicit, piat, piut, terkejut, nampak apa tak tahu berapa keturunan ke bawah pun tak apa lah. Kita salam dengan satu orang, awak salam dengan dia tu moyang aku, boleh salam, wuduk tak batal. Yang berikutnya adalah adik-beradik kita, kakak kita, abang kita, ini tak batal wuduk. Yang berikutnya adalah anak saudara perempuan, anak laki, anak menakan kita dengan adik atau kakak perempuan kita, kakak kita lah, anak menakan kita lah, anak menakan sebelah kakak, sebelah perempuan. Yang berikutnya nombor 5, anak menakan belah saudara laki, abang kita ada adik, ada anak, atau adik laki kita ada anak. Bapa naik ke atas, anak turun pergi ke bawah, adik-beradik kita, anak menakan dengan abang, anak menakan dengan kakak. 5 dah ni. Ni senang kita faham. Ni ada 2 lagi. Apa dia? Adik-beradik mak, adik-beradik bapa. Adik-beradik mak ni makna dia apa? Mak kita yang sama binti atau bin dengan mak kita. Mak kita binti Fauzi. Semua adik-beradik dia hak binti sama. Maksudnya abang mak kita atau adik kandung mak kita, nama dia mak menakan kita. Tapi sekali saya cerita, dia ada mak menakan yang boleh, ada mak menakan tak boleh. Nak mak menakan boleh ni, mak menakan apa? Sama binti dengan kita. Dia ni siapa? Ni kakak mak aku, jadi aku boleh salam dengan dia. Ni siapa? Ni adik laki mak aku anak menakan dia, aku boleh salam dengan dia. Dia mai kita tak pakai tudung tak apa, dia pakcik kita, dia makcik kita, itu tak apa. Yang nombor 7, adik-beradik bapak kita, abang bapak kita, abang bapak kita, adik bapak kita, kakak bapak kita, semua adik-beradik, kakak kita, makcik, maklang semua boleh. Yang tak boleh, orang luar yang masuk dalam family kita. Contoh, mak kita ada adik laki. Adik laki ni okey lah daripada orang. Adik laki menikah dengan satu perempuan. Perempuan ni orang al-ustaz, dia orang luar, dia masuk dalam family kita, dia pakcik kita. Perempuan yang masuk dalam family kita, nama dia apa? Makcik. This makcik cannot, sebab dia orang luar, dia nama makcik juga. Sebab tadi bapak kita ada adik perempuan, adik perempuan yang kecil sekali, kita panggil makcik juga. Makcik ni boleh sebab dia binti dengan bapak kita. Ini orang luar yang masuk dalam family kita, kita tak boleh salam dengan dia. Dia makcik, tapi dia makcik orang luar. Makcik yang original boleh, makcik tak original tak boleh. Jadi 3 lah. 1 disebabkan kahwin, 1 disebabkan nama dia adalah susuan, radha'ah, musaharah, 1 lagi adalah berkaitan dengan adik-beradik kita. Adik-beradik tu 7 tu. Yang tu kita ingat, yang basic. Ada pun hak menikah 1 lagi, lepas tu ada pun 1 lagi apa, anak angkat, anak tiri, tu semua cerita lain, dia ada perbahasan panjang. Basic 7 ni kita tengok, hang nak menakan aku boleh. Antara benda yang kita kena ingat dalam mahram ni yang tak boleh ni apa dia? Isteri anak menakan dan anak menakan isteri kita. Kita ada abang kahwin, dia ada anak ni dengan kita, anak menakan. Dia ada anak kan, anak menakan ni dia kahwin dengan satu perempuan masuk dalam family kita. Isteri anak menakan tak boleh, anak menakan boleh, sebab isteri anak menakan dia orang luar. Ataupun tukar, anak menakan isteri kita.
Kita ada isteri, isteri ada anak makan. Dia boleh salam lah nak makan dia. Dia boleh naik motor dua orang pergi dengan anak menakan dia tingkatan 2 pergi beli cikelat ke aiskrim ke, boleh lah. Dia isteri kita bawa anak menakan dia naik motor boleh. Yang tak boleh, kita pergi salam dengan anak menakan dia pula. Anak menakan dia boleh untuk dia, kita anak menakan kita untuk kita. Kita tak boleh langkau pagar pergi salam dengan anak menakan dia. Sebab kita nama pakcik juga. Kita nama Pak Lang, dia Mak Lang. Mak Lang dengan Pak Lang, ada Mak Lang yang boleh, ada Pak Lang yang tak boleh. Apa faham ke tak? Faham. Lagi Mak Lang, Pak Lang, Mak Lang, Pak Lang, penat saya kami balik Lenor tu ya. Jadi bila anak kita makin lama makin membesar, kita kena panggil anak kita mai sini. Handuk sini, handuk sini, handuk sini. Nampak yang tu yang ujung tu? Tu siapa dia? Tu sepupu hang. Sepupu boleh salam tak? Tak boleh kami duduk salam dulu. Okey, start pada hari ni sebab hang dah jenam dah, hang dah akhir balik dah, hang tak boleh salam dengan dia ni. Dengan dia ni hang tak boleh salam. Ni pakcik hang, pakcik ni boleh salam. Pakcik ni tak boleh salam. Yang ni siapa? Ni siapa? Ni siapa? Masa kita kenduri kahwin, di samping kita duduk makan nasi yang sedap-sedap, kita kena introduce anak beranak kita ni dengan adik-beradik, mana boleh salam, mana tak boleh salam. Sepupu mana boleh, level sampai mana boleh, mana tak boleh. Sebab budak-budak kecil, bila mereka kecil-kecil, mereka main dengan sepupu mereka. Bila mereka membesar, mereka tak tahu. Mereka ingat, tak apa, ni kira macam adik-beradik aku juga bila jumpa raya. Kita sebagai mak bapak, tambah kita demam mengaji ni, kita kena habaq kat dia. Sepupu mana boleh, sepupu mana tak boleh. Yalah, bila kita ada main besar-besar macam tu, anak-anak pun nak kena jaga aurat bagi elok. Lepas tu kumpul tidur ramai-ramai ke tu, jadi payah sikit lah. Sebab tak boleh buka tudung depan orang, kena masuk bilik. Macam mana mak dia tak simply tak buka tudung, sebab ada kakak ipar, sebab ada abang ipar, jadi kena jaga. Macam tu kena ajar anak-anak kita mana okey, mana tak okey. Sedikit pengorbanan lah. Kalau nak duduk lama tu satu ujian juga. Sebab kita duduk fikir mak pun dah berumur, nak pergi sat-sat pun tak seronok, nak duduk lama. Dalam masa yang sama, anak-anak ni rimah pula duduk lama. Anak-anak makin besar, jadi nak pergi duduk di homestay nampak macam kurang ajar sangat. Dalam balik sekali-sekala baru duduk homestay pula. Jadi itulah cabaran berkeluarga. Jadi adalah baiknya apa-apa pun kita usaha supaya menjaga aurat kita dengan sempurna di rumah. Sentuh kulit laki perempuan yang halal nikah. Tu cerita halal nikah tu. Tanpa berlapik. Maksudnya dengan lapik, okey, tak ada masalah. Kecuali rambut, gigi dan kuku. Rambut ni rambut betul ke, rambut palsu ke, sama ya. Jadi dia tak kena kulit kepala, maka dia tak membatalkan wudu. Tapi saja-saja pergi belai, dia merepek lah. Dia tak batal, dia boleh jadi merepek. Kemudian sentuh kemaluan manusia atau halaqah dubur dengan tapak tangan atau perut anak jari. Yang kelima, ini last sentuh kemaluan manusia. Sentuh maksudnya sentuh lah. Sentuh tu dengan apa? Dengan sini. Bila kita letak cantum dua tangan kita ke sini ni, kawasan yang bersemuka antara dua jari ni, inilah kawasan yang batal. Adapun kawasan lain tak batal. Contohnya macam cakap, ni kemaluan. Orang nak kencing, dia pegang macam ni. Satu tangan lah, dia pegang, dia kencing. Dia tak kena kat sini, dia kena kat sini, dia pegang. Batal tak? Batal tak? Batal lah. Batal sebab kencing. Kencing batal, kencing nombor 2 tadi tu. Adapun cara pegang, tak batal lah. Kemaluan ni, dia tak kata kemaluan siapa-siapa. Kalau kulit orang luar, kulit sendiri tak batal. Tapi kemaluan, walaupun kemaluan sendiri, biasa kitab dia khabar kemaluan sendiri, dia khabar. Sebab kemaluan sendiri pun batal, kemaluan orang lagi lah batal.
Sebab apa dia tak tulis kemaluan orang? Sebab jarang orang pegang kemaluan orang tanpa sebab. Assalamualaikum, saya Eka. Boleh pegang kemaluan sikit? Tak boleh. Gila apa hang ni? Boleh pegang kemaluan? Boleh. Ada sebab. Contoh, Tok Mudim. Tok Mudim tu boleh pegang kemaluan tak? Tak boleh. Tok Mudim tak boleh pegang? Tak boleh. Atas nama Tok Mudim boleh tak? Tak boleh. Nak sunat boleh kan? Saja-saja ambil pasar raya Maidin Paya Buntak ke tu, buka kain orang pegang kemaluan Wan, aku Tok Mudim. Tak boleh tu. Tok Mudim pun dia ada waktu lah dia kena pegang. Saya kata Tok Mudim dia pegang semua orang begitu, memang terajang gitu Masa hang kerja hang boleh pegang, tapi masa hang pegang batal lah. Kalau hang pegang tanpa lapik tetap batal juga, walaupun hang Tok Mudim, walaupun doktor. Termasuk kanak-kanak yang baru beranak, kemaluan dia juga. Kita Tok Wan, kita bapa, isteri kita tengah bantang, kita pun ambil lah, tukar pampers apa semua, kita ambil uduk dah, tangan kita terkena. Tak apa kok ustaz, kemaluan budak kecil lah, kecil kemaluan dia. Tak, dia kata apa? Bersentuhan kemaluan manusia. Dia tak ada kemaluan kecil, kemaluan besar tak. Dia tak kira kemaluan baby ke, mak baby ke, bapak baby ke, siapa tak kisah. Jadi kemaluan, dia batal wuduk. Termasuk nurse, termasuk orang yang sambut baby baru beranak, ataupun kita yang uruskan mak atau ayah kita yang kita salin pampers kat dia, dia sakit, dia dah berumur, apa saja nama kata pegang, dia jadi batal. Sentuh. Tapi syarat sentuh macam ni lah. Ni je. Kalau dia sentuh dekat macam tadi tu dia pegang, dia tak batalkan wuduk dia. Atau halaqah dubur. Okey. Kemaluan tu kemaluan manusia lah. Kalau dia kerja zoo, dia pegang kemaluan tapir contohnya, batal? Tak batal sebab dia bukan manusia. Jadi manusia sahaja, lembu ke apa tak apa. Yang kedua adalah halaqah dubur. Okey, saya minta maaf cakapnya. Kemaluan yang batal itu adalah peluru tak batal pistol dia batal. Apa? Kalau lelaki peluru tak batal, pistol sniper tu je batal. Adapun punggung, ini punggung manusia dua, kita pegang punggung tu tak batal. Apa yang batal? Halaqah dubur. Halaqah dubur tu betul-betul tempat yang macam ni, punggung yang buah sir tu. Dia senang bagi clear dah. Kita cakap lagi, kita tahu orang tampak punggung kita, batal. Tak batal. Kalau lah tampak batal, tak batal ni. Batal sebab dia bersentuh kulit. Kalau lain ajnabi, batal lah. Isteri ke suami ke sentuh, batal. Tapi kita sendiri sentuh, atau sentuh yang dalam tu, tempat betul-betul keluar najis tu, dia baru batal. Kalau tempat lain, dia tak membatalkan wuduk. Kita sendiri pegang macam tu, tak batal. Kena tahu lokasi exactly di mana benda tu jadi batal. Dengan tapak tangan, maksudnya sini lah. Kalau kita contoh laki lah, kita buat macam ni, dia bukan tapak, dia kat belakang, pegang kat belakang tu, angkat kemaluan. Sebab ada semut ke apa ke binatang gigit ke nak tengok, kita malah ambil uduk dah, angkat macam tu. Betul ya, ada semut 13 ekor bawah tu. Contoh, dia pun jitik-jitik buang. Batal tak batal? Sebab dia bukan perut anak jari, atau dia ada dua. Tapak tangan ni, maksudnya di belakang ni tak jadi masalah, ataupun perut anak jari, semua macam ni lah, depan. Sini dengan sini semua tu boleh jadi batal. Atau perut anak jari. Atau 5 benda tu je batal wuduk. Selain pada 5 tu semua dia takkan membatalkan wuduk kita. Jadi termasuk saya bagi contoh, pijak najis ke, walaupun anak kita lepas kita ambil semayang, anak kita mandi umur 2 tahun dah habis dah, ataupun lak dia angkat badan, angkat dia pun kencing kat tangan kita, baru pegang dia kencing tangan kita gitu. Apa kita buat? Kita angkat, basuh dia, basuh tangan kita, basuh je tangan kita. Melainkan masa dia kencing tu tangan kita terkena kemaluan dia umur 2 tahun, baru batal.
Batal tu disebabkan kena kemaluan. Adapun dia saja kencing najis macam mana pun dia tak akan membatalkan wuduk kita. Sama macam kita sembahyang lah. Tengah kita sembahyang, teh cicak jatuh di sini. Kita sedar. Apa kita buat? Pergi dekat tandas, buka baju kita, buang, basuh. Tak ada dah bekas apa semua tu. Apa kita buat? Basuh tangan kita balik. Tak bau cicak, teh cicak apa dah? Tak habis sembahyang. Tadi jatuh teh cicak tu dia membatalkan sembahyang, kerana sembahyang ni dia mesti bersih pakaian, badan dan tempat sembahyang. Jadi salah satu daripada 3 tu hang hilang. Apa dia hang hilang? Hang hilang bersih dekat baju hang tak bersih. Sama ada hang buka baju ni tinggal t-shirt kat dalam atau singlet boleh sembahyang, atau hang basuh pakaian ni atau hang salin lain, adapun wudu tak batal. Kerana tai cicak tak ada dalam senarai 5 yang boleh batalkan wudu. Apa-apa lain lah, dia tak akan batalkan wudu. Okey, soalan sebelum kita habiskan, nanti kita cerita pasal kalau kita pergi umrah, kita kena taklid mazhab Hanafi. Sebab mazhab Hanafi walaupun dia bersentuhan dengan orang yang kita halal kahwin dengan dia, dia tak membatalkan wudu selagi mana kita selagi mana tak ada syahwat. Cuma kita kena ambil sembahyang macam dia lah. Macam mana ambil sembahyang macam dia? Ambil sembahyang macam dia kena basuh full version kepala. Dalam mazhab kita, kepala tu tak apa sikit. Tapi bila kita pergi Mekah, pergi umrah, orang ramai, maka kita kena taklid mazhab Hanafi, ambil sembahyang, basuh kepala penuh. Naik turun sini, satu sini, naik turun sini, satu sini, naik turun sini, satu sini. Kena basuh penuh. Lepas tu adalah beberapa benda yang boleh batalkan wuduk dia. Bagi dia belahak batal wuduk. Belahak batal. Kita belahak tak batal. Belahak kat bawah je batal. Belahak kat atas tak batal. Jadi kena ambil berat beberapa benda-benda yang boleh mubtilat. Nanti kita tengok dia ada syarah kat situ, panjanglah, mana boleh, mana okey, mana tak okey. Perkara yang diharamkan ketika bagi orang yang berhadas kecil: semayang, tawaf, sentuh Quran, baca khutbah, syarat-syarat khuf, masa khuf, perkara sunat dalam mandi wajib, semua situ. Okey. Sebentar lah. Ada 2 benda nak bahas. Satu, isu LGBT tu, dia makin lama makin dia cuba serap di dalam kartun kanak-kanak lah. Buzz Lightning tu, yang salah satu watak daripada Toy Story tu, yang robot tak boleh terbang tu, mereka buat gambar asing. Sama juga Disney dengan Pixar punya gambar lah. Gambar tu tak boleh masuk panggung sebab ada satu scene LGBT, yang scene tu diharamkan oleh Finas. Bila Finas beritahu dekat Disney dengan Pixar, kata bahagian tu kami tak boleh tunjuk negara kami tak izinkan. Kami gelapkan lah 2-30 saat tu kami gelapkan, nanti kita pasang balik gambar tu. Scene tu ada laki sama laki pegang anak seorang. Maksudnya mereka suami isteri tapi dia bersih laki-laki macam tu. Dia nak cuba serap sikit-sikit lah dalam gambar. Tapi Disney ni dia tak mau. Dia tegak lah. Dia kata jangan sentuh gambar aku, jangan potong. Hang mau, hang siar. Hang tak mau, hang tak payah siar. Gambar kartun ni, kalau kita tengok kat internet, top 10 gambar-gambar yang masih kekal pegang ranking besar di Malaysia ni, dia ada gambar-gambar Marvel punya Captain apa semua ni. Dia ada satu gambar kartun
Chris Yamang ke, AJ Ali ke, Bobo Boy ke, dia masuk ranking juga top 10 yang dia kekal dalam carta. Orang lain main kat mak entu ke apa kau tak boleh challenge dia. Munafik apa semua duduk atas. Sebelum ni cerita ni sebelum Mak Kilau. Depa ni pegang rekod lah. Bila Mak Kilau main depa semua turun ke bawah satu. Sebab gambar kartun ni, katalah anak kita darjah 2, darjah 3 nak suka tengok gambar Chris Upin Chris Yamang tu. Jadi dia tak akan tengok. Yalah, anak darjah 3 takkan kita nak bagi dia pergi panggung. Kita pergi sekali mau apa. Lepas tu kita ada anak 2 orang lagi, darjah 5, darjah 6, jadi 5 orang. Padahal budak 1 je nak pergi. Kita terpaksa support untuk 5 orang. Satu tiket panggung berapa ringgit? Siapa rajin pergi panggung? Dan semua tak mengaku. Tak apalah, letaklah 10. Aku pun tak tahu, tak pernah pergi dah. 10 RM50 lah. Asal satu gambar RM10 seorang nak tengok, jadi 50. Jadi pasaran kartun ni dia boleh tarik ramai crowd yang banyak. Dan silap hari bulan budak-budak tu dia syok, dia nak tengok sekali lagi. Dia ajak mak dia tengok sekali lagi panggung. Satu family dia pun boleh balas RM100, mungkin lebih. Tengok gambar tu tak pergi dengan versi kawan-kawan pula. Kawan-kawan kata nak pergi, dia pun pergi pula sekali lagi. Dia boleh dapat gambar yang duit boleh dapat banyak lah. Maknanya kartun Disney ni dia bukan satu gambar baru. Dia pada 19, 20-an, 30-an dah ada gambar dia. Maknanya orang pun kenal Frozen, Lion King dan sebagainya. Produk-produk dah memang seronok tengok. Jadi dia belagaknya, dia kata jangan sentuh gambar aku. Jadi bila dia ketegak betul, negara-negara Islam, OIC lah, termasuk Malaysia, termasuk Brunei, Indonesia, dia hilang hak siaran. Berapa negeri tak mau dia, beberapa negara tak mau dia. Indonesia kalau hang tolak pun dah berapa ratus juta lah. Dia pun punya pasaran besar, orang ramai. Dia tak mau. Dia tak mau. Banyak negara lah, Mesir, Jordan, apa semua, dia pun tak mau. Dia rugi lebih kurang 156 USD, juta USD, sebab dia tolak untuk dapat siaran dekat negara-negara ni. Ada satu lagi gambar Thor, Love and Thunder ke apa ke, tak lepas agak masuk. Mula pending sebab Mak Kilau, dia takut nak masuk sebab tak ada orang pergi. Lepas Mak Kilau habis pun dia tak boleh masuk juga, sebab Finas check balik, nampak macam tak apa cantik lah, dia bergugurkan dia. Ada satu lagi gambar kartun tajuk dia Jurassic. Jurassic tu memang betul budak kecil dalam darjah 2 atau darjah 5, saya tengok dalam tu sekolah rendah lah, perempuan sama perempuan dia cium. Budak darjah 5 sekolah rendah lah. Tu Jurassic apa ke, gambar tu pun tak boleh masuk. Tapi gambar-gambar tu di internet dia leak lah. Orang boleh cari, boleh download di internet dan boleh tengok benda tu. Cuma saya nak bahas dua benda lah. Mereka selalu sedang tak, orang bukan Islam ni, dia tak diam. Dia selalu akan usaha supaya kalau boleh nak buat sesuatu supaya orang Islam boleh untuk akidah dan iman dia. Dan yang kedua, saya agak terinspirasi dengan ketegaknya Disney dan Pixar. Maknanya dia nak pertahankan dia punya pendirian dia, walaupun pendirian tu salah, tapi dia pegang dengan benda jahat, benda batil tu, walaupun dia kehilangan berapa ratus juta pun dia tak heran. Kita kadang-kadang kita boleh bawa inspirasi dia ke arah kebaikan. Kalau hang boleh buat benda jahat, hang boleh stay kalaupun hang rugi. Sebab apa aku nak buat benda baik aku tak boleh stay? Kita kadang-kadang nak buat satu benda, nak kiam ke, kan rugi duit juta apa pun. Tapi kita nak buat satu benda tu, nak paksa diri kita buat ibadat, buat benda yang baik, berpegang teguh dengan Islam, padahal agama kita agama yang betul. Kita kadang-kadang tak kuat nak pegang benda tu. Orang bukan Islam, dia pegang, dia boleh mempertahankan ideologi dia, walaupun kehilangan berapa ratus juta pun dia sanggup, tak apa, dia boleh senyum lagi. Kita kadang-kadang kita nak benda tu mungkin boleh menyebabkan kehilangan wang ringgit kita, masa kita dan sebagainya, masih kita ragu-ragu dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ulang pada semua kita yang ada, tiap-tiap hari jangan tinggal baca Al-Kahfi, dan sebelum tidur jangan lupa baca Al-Kafirun. Dua benda tu boleh selamatkan akidah kita di akhir zaman.
Mai pilih siapa pun, Allah jaga anak-anak kita dan jaga zuriat keturunan kita daripada dirosakkan oleh fahaman. Ke depan ni kita tak tahu apa. Ni alhamdulillah lah, Finas masih lagi kuat dan pertahankan, dan kita pun tak tahu apa banyak gambar yang orang dah download secara illegal dalam website-website yang biasa ni. Dia dah masuk juga gambar tu, tapi officially dia tak ada. Jadi ke depan ni kita tak tahu lah macam mana. Moga Allah pelihara kita daripada selamatkan akidah kita, insyaAllah. Dan nombor 2, sekolah saya, kita sedang upgrade PA system dekat Dewan. Dewan tu ada PA system tu, tapi dia dah jadi wabillahi taufiq wal hidayah lah. Sebab PKP lama semua, jadi macam tak apa-apa dah merepek dah tu. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan nak buat sumbangan, boleh. Benda tu dah pasang, sebenarnya dah pasang lah PA system tu. Semua dalam 10K. Setakat lah saya dah buat kutipan dalam 48 macam tu lah, dah ada kat tangan saya. So saya memerlukan sikit lagi je balance, cukup je kita akan lock, dan saya akan maklum dalam Facebook rasmi beritahu kutipan sudah cukup, jangan bank in dah, cukup untuk tu. Lagi bagi banyak-banyak, bagi kita buat kutipan untuk PA system. Lagi hampa bagi saya tak tahu mana nanti. Jadi cukup, lebih kurang dalam separuh lagi lah. Kalau siapa nak buat sumbangan, tak utama nak buat wakaf dan sebagainya, boleh. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.